Okey tuan-puan, hari ni insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita nak tengok tuan-puan, subhanallah, ayat 178 dan 179, tetapi saya nak fokuskan pada ayat 179 hari ini, juzuk ke-9, ya, juzuk ke-9 surah Al-A'raf. Yang mana tuan-puan sudah tentu semua ayat Quran ini sangat-sangat memberi manfaat kepada kita tanpa menafikan mana-mana kecuali, tetapi saya cuma memilih ya untuk kita bincang pada hari ini ayat 179. Anak kanda Afiq Asmadi, terima kasih. Anak kanda saya dari Pusat Metro Klasik College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Saya sangat berbangga anak-anak saya menyertai kuliah pagi ni, pagi dengan Al-Quran ni. Saya tak wajibkan anak-anak saya hadir, tetapi mereka ada yang hadir, subhanallah, sangat-sangat rajin, sangat-sangat serius untuk menuntut ilmu, masya-Allah. Insya-Allah aku makasih, moga ada rezeki. Amin, 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 insya-Allah. Teruskan buat nota mana-mana surah tuan-puan, dan nota tersebut saya tak ambil pun. Jadi tuan-puan terus kekal boleh share dekat Facebook dan sebagainya. Dan apa-apa yang belajar setiap hari ni pun boleh sharekan. Cuma untuk kontes tersebut tertakluk hanya kepada tafsir surah lazim sahaja. Okey. Baik, jom kita tengok ayat 178 dan 179. Namun penerangan yang lanjut saya akan cerita tentang ayat 179 surah Al-A'raf, juzuk ke-9, muka surat 174. Baik. Jom kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Baik, ayat 178 dan 179. Saya nak fokus pada ayat 179, tetapi nak kaitkan juga dengan 178 secara ringkas. Terima kasih Abu Ubaidah. Waalaikumsalam. Amin, amin. Terima kasih Abu Ubaidah. Terima kasih bersama dengan kita Azira. Amin. Adinda Khairiyah Zawani. Masya Allah, tabarakallah. Siti Maria. Ya, saya ingatkan sekali lagi, tuan-puan cek balik saya punya kuliah tafsir. Start bermula daripada PKP, awal PKP sehingga sebelum Ramadan. Join kontes surah An-Nas, tulis nota mana-mana surah yang tuan-puan berkenan dengan yang kreatif. Okey, tak perlu PM saya, tak perlu PM, sebab kalau PM jadi banyak, jadi tak sempat nak tengok. Puan-puan hanya letak hashtag saja, letak di wall masing-masing, letak hashtag, nanti kita cari dengan hashtag dan akan umumkan pemenang, maaf. Dan salah satu hadiah yang saya akan hadiahkan insya-Allah untuk pemenang kontes kita nanti, iaitu Al-Quran Al-Mujawwad, sponsored by satu syarikat namanya Read Store, berdaftar dengan SSM. Al-Quran Mujawwad adalah Al-Quran yang mana di kiri dan kanannya ada penerangan Quran tajwid. Penerangan tajwid. Dia bukan sekadar bagi tahu izhar, ini ikhfa, tidak. Dia ada penerangan. Jadi siapa yang nak dapat hadiah istimewa tersebut, join kontes, tulis nota sesuatu di media sosial tuan-puan antara surah-surah lazim, ya. Bukan sepanjang Ramadan ini, sebelum Ramadan. Nanti balik tengok baliklah video-video saya. Okey? Baik. Ayat 178 tuan-puan. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, man yahdillah, siapa yang Allah beri petunjuk kepada dia, siapa yang Allah beri guidance kepada dia, bimbingan kepada dia, petunjuk kepada dia, hidayah kepada dia, fahuwal muhtad, maka dia akan mendapat petunjuk, dia akan mendapat bimbingan daripada Allah. Wa man yudlil, siapa yang sesat, siapa yang disesatkan,
oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka lah di kalangan orang-orang yang rugi. Waalaikumsalam anak kanda Khairul Ridwan juga daripada Pusat Metro Classic Quiz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Siti Nuraini. Letak ayat kat situ, surah Al-A'raf ayat 178 dan 179. Baik tuan-puan, ayat ni selalu kita tengok dalam Quran, betul tak? Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dialah orang yang rugi. Ya, bila disesatkan oleh Allah, sudah tentu dia menjadi orang yang rugi. Dan seperti yang saya sebutkan daripada sebelum-sebelum ini, bila menjadi orang yang rugi di akhirat, kerugiannya itu bersifat kekal, tidak lagi boleh mencari keuntungan berbanding kita rugi di dunia tuan-puan. Maksudnya kita meniaga tak untung, ataupun kita maksudnya buat sesuatu kesalahan lah misalnya kan, dan ada hidayah daripada Allah, kita sempat bertaubat dan memohon keampunan Allah, maka kita diberi petunjuk, dilapangkan hati kita bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita buat atas dunia bersifat satu benda yang dah merugikan kita, tetapi sempat lagi kita meniaga balik untuk untung, kita sempat minta ampun kepada Allah, kita sempat lagi muhasabah dan juga bertaubat kepada Allah, maka kerugian kita yang sebelum itu tidak bersifat kekal. Kita dah sempat balik kepada Allah, ya, tapi itulah maksud dia tuan-puan. Kita kalau kita buat satu kesalahan atas dunia ni pun, kita tak tahu bila kita nak mati. Jadi sentiasalah melazimi taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Betul tak? Bila kita sempat balik kepada Allah tuan-puan, kita sempat mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah, kita adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Tapi kalau kita berada dalam kesesatan, Allah telah menyesatkan kita tuan-puan, lalu kita di kalangan orang-orang yang rugi. Dan kita dah sembang dah sebelum ni bahawa bila kita jadi orang yang rugi di akhirat, ya, berbanding di dunia, kalau kita rugi di dunia, kita sempat lagi backup. Ya, kita sempat lagi berusaha untuk mencari keuntungan. Tetapi bila kita rugi untuk akhirat, di akhirat nanti, ya, pintu taubat dah tertutup, kita dah tak ada chance lagi untuk mendapat keuntungan. Bahkan di akhirat nanti, siapa yang rugi, dia akan mendapat kerugian yang kekal. Jadi tuan-puan, ayat 178 akan dikaitkan dengan ayat 179. Ya, kalau ikut dalam tafsir macam saya katalah, ada yang meletakkan ayat 178 dan 179 ini di bawah satu kelompok, iaitu sifat-sifat penghuni neraka. Ada yang meletakkan 179 dia dengan 180. Ya, dia banyak pendapat menurut ulama-ulama tafsir, tak ada masalah. Tajuk dia lebih kurang sama yang kita nak faham. Ini cerita tentang sifat-sifat ataupun ciri-ciri penghuni neraka. Pasal apa hari ni kita bincang pasal penghuni neraka? Sebab tuan-puan, saya nak ajak diri saya terutamanya dan kita semua untuk cek, untuk semak balik, ada tak ciri-ciri ini dalam diri kita, wala'iyadzubillah? Kalau ada, cepat bertaubat, cepat istighfar, cepat balik kepada Allah, cepat minta ampun kepada Allah, cepat ubah sebelum terlambat. Okey? Kalau kita tengok ayat 179 tuan-puan, yang ini saya baca terjemahan dulu. Baik. Walaqad dhara'na. Walaqad kena bunyi sikit ya tuan-puan. Walaqad sebab dia ada dah qalqalah. Tak boleh bunyi walaqad dhara'na. Okey, walaqad dhara'na. Tapi dhara'na tak boleh bunyi. Tak boleh. Dhara'na. Sebab dia bukan qalqalah. Jadi kita baca walaqad dhara'na li jahannam. Baik. Walaqad dhara'na. Kena bunyi sikit qad. Baik. Tapi dia disebabkan kita baca wasal, dia bukan qalqalah yang besar, ya, sekadar kita bunyi sedikit sahaja, ya. Walaqad dhara'na, dan sesungguhnya kami, yakni kami ini balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadikan untuk isi neraka Jahannam, walaqad dhara'na li Jahannam, telah kami jadikan, telah kami sediakan untuk Jahannam, neraka Jahannam, kathiran, banyak, ya, kebanyakannya daripada siapa? Siapakah yang menjadi kebanyakan daripada penghuni neraka, na'udzubillah? Mereka ialah kathiran minal jinni, kebanyakannya daripada jin,
wal ins, dan juga manusia. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Herna Ahmad Sukri dari Kuching no. Satu hari nanti saya turun ke sana, insya-Allah boleh berkenalan, bertaaruf, berjumpa, berukhuwah no. Nur Azlinda Osman, waalaikumsalam. Nurul Nadra Khalid, terima kasih banyak. Latifa Abu Hassan, waalaikumsalam. Anak kanda Afiq Asmadi. Syazwati Zainal Abidin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik tuan-puan, Allah telah menjadikan untuk neraka Jahannam, penghuni-penghuninya adalah kebanyakannya ataupun dominannya ataupun kebanyakan, kathiran minal jinni wal ins, daripada kalangan jin dan kalangan ins, manusia. Kita ada pada ciri-ciri kita tuan-puan, ciri-ciri ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Semoga ada juga ciri-ciri pada kita ahli syurga. Yang kita baca hari ni tuan-puan sebab kita nak semak. Saya nak semak diri saya dan kita semua, ada tak ciri-ciri ini pada kita? Kalau ada, kena sentiasa, kena terus berubah, kena terus muhasabah, kena istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah segera. Sebab kita sudah tentu, kalau saya tanya siapa pun, ya, terutamanya diri saya dan kita semua, sudah tentu kita tak mau masuk neraka. Betul tuan-puan? Subhanallah. Wal'iyadu billah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Baik. Kenapa depa ni? Kenapa? Kalau tadi Allah cerita secara pembukaan dia, kita nak faham tuan-puan. Siapa yang dapat hidayah bimbingan daripada Allah, siapa yang dapat petunjuk, dia adalah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka di kalangan orang-orang yang rugi. Dan telah Allah Subhanahu wa taala jadikan penghuni kepada neraka kebanyakannya daripada makhluk yang bernama jin dan manusia. Ya, jin dan manusia tuan-puan. Makhluk Allah ni banyak, tumbuh-tumbuhan, haiwan, ya, segala jenis planet-planet, gunung ganang, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kebanyakan ahli neraka ini ialah, Allahumma ajirna minan nar. Betul, Ustazah Faizah, terima kasih banyak. Betul. Di kalangan kebanyakan ahli neraka ini ialah jin dan juga ins. Jin dan juga manusia. Saya tak mau syarah panjang dekat jin. Ya, kita nak syarah lebih pada manusia, sebab itulah saya dan kita semua. Subhanallah, tabarakallah tuan-puan. Sambung. Lahum qulubun. Mereka ni ada apa? Mereka ini ada qulub, hati. Hati. Mereka ada hati. Kita ada hati tuan-puan. La yafqahuna biha. Tapi mereka tidak menggunakannya untuk faham. Kalau tuan-puan tengok kat situ qulub, qulub ini jamak, ya, kata plural, kata jamak, kata banyak untuk perkataan qalbun, ya. Dan sifat qalbun, sifat hati ini berbolak-balik. Sebab tu ada satu doa yang Nabi SAW selalu lazimi dan kita patut baca, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yakni Allah Subhanahu wa taala, thabbit, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu, di atas kepatuhan terhadapmu wahai Allah. Ini doa yang patut kita lazimi. Tuan-puan, subhanallah, bila kita tengok dekat sifat hati ni, dia berbolak-balik kan. Qalbun, ya, muqalliba, qulub, kita jumpa juga dalam tajwid, iqlab. Iqlab. Dia daripada perkataan yang sama, maksudnya juga lebih kurang sama, yang bersifat ada penukaran, ada perubahan. Itu sifat hati kita, betul? Ada penukaran, ada perubahan, bolak-balik, bertukar-tukar, berubah-ubah, itu hati. Baik. Tapi kita bukan nak cerita tentang sifatnya yang berbolak-balik, tetapi dia diberi hati. Mereka ada hati, lahum qulub. Mereka ini ada hati.
la yafqahuna biha, tetapi tidak menggunakan hati mereka untuk memahami. Puan-puan cuba tengok pada perkataan yafqahuna biha. Yafqahuna ya asal daripada perkataan yang kalau tengok kan puan-puan tengok itu faqafha. Kita ada sebut fiqh. Baik, kita ada sebut Allahumma faqihna fid din. Wahai Allah, faqihkan, fahamkan kami dalam urusan agama. Ataupun kita baca pada anak-anak Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Baik. So faqiha yafqahu. Baik. Memahami. Dan memahami ini berbeza dengan fahima yafhamu. Ya, fahima yafhamu lain, faqiha yafqahu lain. Kita nak bagi tahu tuan-puan, ini memahami yang lebih mendalam. Mereka ada hati, tetapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahaminya. Berbalik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Saya tak syarah lagi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, ya, mereka ada mata, tetapi tidak menggunakan mata tersebut untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada mata, tapi guna mata untuk bukan lihat kepada kekuasaan Allah. Mereka lihat sebaliknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab kepada jin dan manusia, ins ini menjadi penghuni neraka, wal'iyadzubillah, kerana mereka ada hati tapi tak digunakan hati untuk faham ayat-ayat Allah, untuk renung ayat-ayat Allah. Mereka ada mata tetapi tidak menggunakan la yubsiruna biha, tidak menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, kenapa? Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak guna telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tak guna telinga untuk dekat diri dengan Allah. Bahkan mereka menggunakan telinga untuk perkara-perkara lain. Ini adalah punca atau penyebab faktor kepada manusia dan jin menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah min zalik. Baik, saya habiskan dulu baca dia. Ulaika kal an'am, dan mereka ini adalah, ini kita sebut seperti kalau kita sebut ya tuan-puan, ini tashbih dalam bahasa Arab, kita sebut perumpamaan. Mereka itu diibaratkan seperti al-an'am, binatang ternakan. Kenapa mereka disifatkan seperti binatang ternakan? Sekali kita tengok. Bal huwa adhal. Ini paling menakutkan tuan-puan. Bahkan mereka lebih sesat. Nak bagi tahu kata, mereka dah disamakan seperti binatang ternakan. Bahkan mereka ini, penghuni neraka ini, yang faktornya ada 3 perkara tetapi tidak menggunakan dengan sebaiknya, mereka ini disamakan seperti binatang ternakan. Bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang ternakan. Kenapa? Taib. Ulaika humul ghafilun. Bahkan mereka inilah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Kenapa mereka orang yang lalai? Apakah penyebab kepada mereka menjadi orang yang lalai? Apa yang menyebabkan mereka lalai? Apakah yang melalaikan mereka? Itu kita nak tengok hari ini tuan-puan. Baik tuan-puan, jom kita bincang sikit pada ayat 179. Macam yang saya sebutkan, saya nak fokus pada ayat 179. Waalaikumsalam. Salwana Ismail, sukanya nak jaga hati. Betul. Okey, baik. Ayat 179 tuan-puan. Kalau kita nak tengok kat sini, ataupun saya mula dengan 178 sikit lah ya tuan-puan, sebab saya baca tadi ayat 178, baca sikit. Baik. Ayat 178 kita dah tengok. Taib. Man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah, kita tak fokus pada ayat 178, tapi sebab saya baca tadi, kaitkan sikit. Siapa yang Allah beri bimbingan, petunjuk, hidayah,
kepada dia, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Apa maksudnya? Tuan-puan, orang yang Allah berikan hidayah untuk dia, dia boleh memilih jalan yang betul, jalan yang benar. Dia ikut syariat Allah, dia ikut syariat Al-Quran, dia ikut syariat Islam dengan jalan yang betul, seperti yang diarahkan, seperti yang disuruh. Baik, orang yang dapat hidayah, dia memilih yang hak daripada yang batil. Dia mengikut suruhan, dia meninggal larangan. Dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga hubungan dia dengan manusia sekeliling. Ya. Orang yang Allah beri taufik, beri petunjuk, beri bimbingan kepada dia, tuan-puan, maka dia orang yang berada dalam keadaan diberi petunjuk. Yang tu yang kita doa, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, bantu kami, bimbing kami, tunjukkan kami ke jalan yang Engkau redai, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang tidak salah, seperti mana jalan orang-orang yang terdahulu, ya, minal anbiya, minal mursalin, minal syuhada, minal siddiqin. Orang-orang yang baik-baik ini yang ikut jalan ini. Kami nak jalan itu, wahai Allah. Kita baca 17 kali sehari, tuan-puan, sekurang-kurangnya. Saya harap saya dan kita semua dalam Ramadan, especially dalam Ramadan ini, kita baca berlebih-lebihan. Kita banyak solat sunat. Selagi kita solat sunat duha misalnya, kan, qabliyah ba'diyah, usahalah buat, tuan-puan, usahalah buat. Ya, witir lagi, tahajud lagi, tarawih lagi. Banyak kali kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Baik, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu kita baca permohonan kita. Baik, apa yang kita nak kata kat sini, tuan-puan? Siapa yang Allah beri petunjuk, beri hidayah, beri bimbingan, beri taufik, maka mereka ini orang yang betul-betul dapat hidayah. Jadi kalau mereka dah dapat hidayah, kita dah dapat hidayah, tuan-puan, maka kita akan dapat hidayah bimbingan Allah itu. Orang lain tak dapat. Jadi, tuan-puan, kalau dalam slot pagi dengan Al-Quran ini misalnya, kan, saya tengok kat situ ada 100 orang, 99, sekali dia naik turun, tak apalah, katalah 100 orang. Misalnya Allah beri petunjuk kepada kita, tuan-puan, kita lah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Maksudnya, kita dimaksudkan dengan petunjuk tersebut, bukan orang lain. Sangat penting hidup kita ni diberi petunjuk daripada Allah. Kalaulah kita tidak dibimbing, tuan-puan, kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah, kita tidak akan menempuhi jalan yang tepat, jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Especially atas dunia kita ni yang sangat banyak cabaran dan dugaan. Yang nak menjadi seorang Muslim mukmin yang salih, yang beramal. Ya, tuan-puan? Baik. Inilah orang yang betul-betul dapat hidayah. Dan kalau orang yang tak dapat hidayah, baik, kalau ayat yang berikutnya, dalam frasa ayat yang berikutnya, wa man yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun. Siapa yang tak dapat hidayah, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ditunjukkan jalan mana yang benar, tidak dibimbing ke jalan mana yang dapat kebaikan, maka mereka ini orang yang sesat. Bila sesat, tuan-puan, mereka orang yang rugi. Kita harap bukan kita harap bukan ahli keluarga, sahabat-sahabat, guru-guru kita. Kita doakan semua orang semoga saling mendapat, bukan saling, semuanya kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa agak-agaknya dikaitkan dengan ayat 179? Kita nak kaitkan mereka ini, orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka menggunakan akal mereka, hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kehebatan, kekuasaan, keagungan Allah. Mereka menggunakan perkara tersebut. Lalu sebab tu mereka mendapat hidayah. Dan kalau mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan mendapat hidayah. Maksudnya bukan orang lain. Tetapi golongan kedua, wa man yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka ini orang yang rugi. Okey? Kenapa? Kerana tidak menggunakan akal mereka, hati mereka, panca indera mereka, yakni pendengaran dan penglihatan mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk merenung tanda-tanda kehebatan Allah. Mereka tak gunakan. Sebab itu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Itu yang saya nak sebutkan pada ayat 178. Saya nak masuk terus ayat 179 dan ini sebenarnya benda yang kita nak bincangkan. Baik. Tuan-puan, ayat 179 walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya yakni Allah Subhanahu wa taala, kami Allah Subhanahu wa taala telah sediakan li jahannam, untuk neraka Jahannam. Taib, telah kami ciptakan, telah kami sediakan untuk neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan juga ins. Daripada jin dan juga manusia. Kenapa jin dengan manusia? Baik. Yang pertama kita nak sebutkan kenapa jin dengan manusia, tuan-puan, kerana penerangannya pada ayat berikutnya. Kerana mereka ini, tuan-puan, lahum, untuk mereka, qulubun, mereka ada hati. Jin dan manusia ada hati, dan jin ini juga termasuk adalah syaitan. Sebab kita baca dalam surah Al-Falaq, surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jin itu, jinnah itu dimaksudkan juga jin, syaitan. Dan syaitan itu di kalangan syaitan ataupun syaitan manusia yang kita faham. Ya, barangkali syaitan yang membisikkan kepada kita adalah syaitan yang kita tak nampak, dan mungkin juga syaitan yang kita nampak, yakni an-nas, manusia. Tetapi dalam ayat ni dia nak ceritakan secara detail jin wan nas wal ins, jin dan juga manusia. Tuan-puan, apa yang kita nak faham daripada sini adalah jin dengan manusia, dua kelompok ini, dua jenis makhluk Allah ini, lahum qulubun, mereka ini ada hati. Mereka ini diberi hati, dikurniakan hati. Tapi masalah mereka apa dia? Apa punca kepada mereka ini dijadikan ataupun diletakkan sebagai penghuni neraka? Kenapa jin dan juga manusia ni? Kerana mereka ini, yang pertama faktornya, lahum qulubun, mereka ada hati, tetapi la yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan hati untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk merenungi, untuk tadabbur, untuk reflek pada diri mereka sendiri dengan ayat Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian yang kedua faktornya adalah kerana mereka itu lahum a'yun, mereka ada mata, la yubsiruna biha, tapi mereka tidak menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kehebatan Allah, keagungan Allah, tanda kebesaran Allah. Mereka tidak melihat pokok-pokok untuk memandang kepada berkuasanya Allah. Mereka tidak melihat sesuatu perkara untuk dekat kepada Allah. Mereka ada mata tetapi mereka tidak memandang dengan sewajarnya untuk dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, mereka mempunyai apa? Allah beri mereka apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun. Baik, dan juga la yubsiruna biha. Yang ketiga, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka ada telinga, mereka mendengar. Macam saya dengar lah ni burung berkicauan di luar rumah saya mendengar, tetapi saya tidak mendengarkan, saya tidak menggunakan pendengaran saya tidak mendengarkan telinga saya untuk mendengar dan berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar je burung bunyi, tu maksud dia. Baik, so ini perkara yang saya nak share dengan tuan-puan. Yang pertama, tuan-puan, kita nak tengok tentang perkataan qulub. Ya, qulubun, lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua, perkara ini, qulub ini, hati ini terbahagi maksudnya kepada dua perkara. Yang pertama adalah sebagai bahagian badan manusia yang terletak dalam kurungan dada. Hati yang kita ada secara fizikal, itu adalah maksud pertama qulub. Yang semua kita mempunyai hati, cuma kita tak nampak. Tapi kita yakin ada hati kat dalam ni. Secara fizikalnya ada hati. Betul tak, tuan-puan? Adakah mereka ini ada hati tetapi tidak menggunakan ke arah Allah, untuk berlari mencari redha Allah, untuk berfikir tentang Allah, berfikir cara bagaimana nak dekat dengan Allah? Adakah hati yang fizikal ini? Yang kedua, kita nak tengok
Yang kedua adalah hati ini dimaksudkan sebagai akal kita, perasaan kita, hati nurani kita, ya, hati sanubari kita. Dan inilah yang sebenarnya nak dimaksudkan yang kedua ini. Hati secara fizikal itu memang ada, tuan-puan. Tetapi hati yang kita nak gunakan itu bukan sekadar fizikal kita mempunyai hati, tetapi juga berfikir dan memahami berkenaan dengan tanda-tanda kehebatan dan kekuasaan Allah. Lalu ini yang dimaksudkan lahum qulub. Mereka ini mempunyai hati, mereka ini diberi hati, ya, tetapi ada sebahagian manusia yang hanya menggunakan hati ataupun mempunyai hati, sekadar mempunyai hati secara fizikal di dalam tubuh badan mereka, tetapi tidak menggunakan hati untuk memahami. La yafqahun, tidak memahami, tidak merenung, tidak mencapai tahap berfikir. Dan dikaitkan pula dengan adanya penglihatan mata. A'yun la yubsiruna biha, tetapi tidak menggunakan basar. Ini berbeza, ya tuan-puan. Dalam bahasa Arab dia ada basar, melihat, ra'a juga melihat. Tetapi apa perbezaan ra'a dengan basar? Ya, dalam fi'al, asal perkataan ini adalah fi'al madhi, basara dan ra'a. Apa perbezaan ra'a dengan basara? Ya, saya tak berhasrat untuk memanjang ke perbincangan bahasa di sini, ya, memandangkan kita pun masa yang sangat singkat. Tetapi basar ini melihat dengan lebih tajam. Sekadar ra'a, ada satu lagi perkataan nazara, ya, dalam bahasa Arab ni yang menggunakan mata ni nazara, syahada, ra'a, basara. Tetapi ra'a, syahada, nazara ini melihat sekadar begitu. Ini semua pun ada 4 perkataan ini, tuan-puan. Kalau diceritakan perbezaan setiap sesuatu ni lagi panjang. Tetapi basara ini saya cerita basar sahaja sebab penggunaan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, mereka ada penglihatan, tetapi tidak melihat dengannya, tidak memandang dengan mata hati. Bukan secara mata fizikal sahaja, tetapi mata hati yang menyampaikan mereka berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai azan, mempunyai telinga, tetapi la yasma'una biha, tetapi tidak mendengar. Tuan-puan, ini adalah faktor, ini adalah penyebab, ini adalah punca kepada kebanyakannya jin dan juga manusia menjadi ahli atau penghuni neraka, wal'iyadu billah. Saya dah sharekan sebelum ni, bila kita baca ayat Al-Quran, sama ada ayat azab ataupun ayat rahmat, ya, yang kita sama ada kita baca seronok ayat tersebut ataupun kita gerun ayat tersebut, maka bacalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Wahai Allah, kami memohon kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan, kesihatan. Baik. Dan ini dinyatakan ataupun telah diajar kepada kita oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Fi adabi hamalatil Quran. Adab pembaca Al-Quran secara ringkasnya yang telah diterjemahkan juga oleh Telaga Biru Sembilan Berat. Tuan-puan, kita tak mau jadi manusia yang ada hati, ada mata dan ada telinga tetapi tidak berfikir ke arah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom kita bincang sedikit. Baik tuan-puan, bagaimana keadaan mereka yang mempunyai hati tetapi tidak berfikir ke arah Allah? Bagaimana keadaan mereka yang mempunyai mata tetapi tidak berfikir ke arah Allah? Bagaimana keadaan mereka mempunyai telinga? Saya dah syarahkan tadi juga, ya, kalau ada hati tapi tidak mahu memahami, tidak faham, ada mata tetapi tidak merenung, tidak melihat dengan lebih dalam, tidak basar, tidak melihat dengan mata hati sama-sama sekali dengan mata fizikal. Dan juga ada telinga tetapi tidak mendengar ayat-ayat Allah, tidak mendengar ke arah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Baik, kenapa tuan-puan? Kerana manusia-manusia ini hanya menggunakan 3 perkara yang Allah berikan ini, hati, mata dan juga telinga, sekadar melihat perkara yang tersurat sahaja. Sepertinya kita memahami bahawa, macam saya katakan tadi tuan-puan, saya mendengar burung berkicauan. Ini dinyatakan dalam tafsir apa yang saya rujuk, ya. Adapun dalam tafsir yang saya rujuk ada beberapa tafsir di hadapan saya. Antaranya tafsir Al-Azhar, tafsir Munir, dan juga saya rujuk juga tafsir Ibnu Kathir, dan juga satu tafsir lain yang saya baca dan rujuk juga, antaranya Maraghi, tafsir Al-Maraghi. Tuan-puan,
saya ambil hati tadi kita dah bahagikan, hati yang satunya fizikal, hati yang ada dalam tubuh badan kita. Tetapi yang kedua, kita nak menggunakan hati untuk berfikir, hati untuk memahami, hati untuk merenung. Baik. Bila mata saya tengok pokok. Ya Allah, pokok ni noh, subur. Bunga ni noh, mekar. Cantik bunga ni. Kita menggunakan mata hanya sekadar untuk ra'a, nazara, syahadah, tonton, tengok. Tetapi orang yang menggunakan mata dengan basar, dia melihat bunga, dia melihat pokok, dia melihat langit, dia melihat tumbuh-tumbuhan, dia melihat laut, dia melihat gunung ganang dan bukit bukau, dia melihat sesuatu perkara di hadapan mata dia. Dia melihat untuk memandang ke arah Allah. Ya Allah, cantiknya lah Allah jadikan carrot ini berwarna oranye. Rasanya juga berbeza. Allahu Akbar. Jagung berwarna kuning. Dalam keadaan kuning jagung yang besar berbeza sedikit dengan kuning jagung yang kecil. Bentuknya berbeza, kuningnya berbeza, rasanya juga sedikit berbeza. Kadang-kadang manfaat juga kita nampak sedikit berbeza. Kita tak bubuh tom yam, dalam tom yam yang besar itu jagung yang besar. Bukan tom yam yang besar, dalam tom yam tu jagung yang besar, kita bubuh jagung yang kecil, contoh. Setiapnya datang dengan warna yang berbeza, rasa yang berbeza, manfaat yang juga sedikit berbeza, cara penanaman mungkin sedikit berbeza. Lalu orang yang menggunakan mata, tuan-puan, untuk melihat lebih dalam, untuk berfikir, ya Allah, maha hebatnya Allah menciptakan warna-warna ini pada sayur-sayuran, membezakan perbezaan saiznya, membezakan manfaatnya, membezakan rasanya. Lalu orang ini memikirkan, yang menggunakan matanya untuk melihat lebih dalam untuk sampai kepada Allah, menggunakan hati untuk memahami lebih dalam untuk sampai kepada Allah. Ini orang yang ada qulub dan ada a'yun yang berfikir ke arah Allah. Malangnya ramai jin dan juga manusia ini tidak menggunakan perkara-perkara ini untuk sampai kepada Allah. Itu adalah penyebab mereka. Allah sebutkan walaqad dzara'na li jahannam. Mereka ini dijadikan sebagai penghuni neraka. Kenapa? Mereka ada hati, ada mata, ada telinga, tetapi tidak berfikir untuk merenung kepada Allah, tidak berfikir untuk memahami ayat Allah, tidak mendengar ayat Allah untuk sampai kepada Allah, tidak mendengar sesuatu perkara yang dia boleh dengar untuk sampai kepada Allah. Contoh lain yang saya nak bacakan telinga kan tuan-puan. Kalau tafsir Al-Munir kat sini, saya nak rujuk tafsir Al-Azhar dekat sini kan. Dia kata kat sini, subhanallah, tabarakallah. Kalau mendengar tuan-puan, burung-burung yang bernyanyi, kita dengar burung berkicauan, lah burung ada, dengar ayam berkokok, dengar kucing, dengar sesuatu perkara, kita mendengar dengan telinga kita. Kita sekadar mendengar, ayam dah berkokok tu. Tetapi orang yang mendengar untuk sampai kepada Allah, orang yang mendengar untuk merenung kepada adanya keagungan, kekuasaan di sebalik penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendengar dan memahami dengan qulub dia bahawa ayam ni hidup ni. Masya Allah, Allah hidupkan ayam itu pagi ini dan berkokoknya ayam pagi ini, sehingga aku juga boleh mendengar. Dan bagaimana telinga aku boleh mendengar semuanya atas izin dan kehendak Allah. Ini orang yang menggunakan qulubnya, a'yunnya dan juga azan dia untuk sampai kepada Allah. Dia tidak melihat sekadar melihat, dia tidak mendengar sekadar mendengar, dia tidak mempunyai hati sekadar menjadi fizikal yang ada dalam tubuh badan dia, tetapi dia menggunakan untuk memahami, memikirkan, melihat dengan lebih dalam. Ya Allah, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menjadikan langit tanpa dinding, tanpa tiang. Dia mendengar, wahai Allah, bagaimanalah di sebalik dinding ini aku masih boleh mendengar ayam yang berkokok. Kita nak guna hati kita tuan-puan, fikiran kita, mata kita, telinga kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu orang yang memikirkan, orang yang berfikir, orang yang melihat, orang yang merenung, orang yang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kepada Allah, melihat ciptaan Allah untuk sampai kepada Allah. Dia tak tengok sekadar, wow cantiknya carrot ni, Masya Allah, berbeza benar ciptaan Allah ini. Begitu. Dia tidak sekadar mendengar ada suara, ada burung duk menyanyi kat luar berzikir kepada Allah, tetapi dia fikir bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bunyi bagi burung, bagaimana burung boleh terbang. Dia memikirkan lebih, tetapi tidak memikirkan tentang Allah. Maksudnya dia tak fikir tentang macam mana Allah boleh buat burung ni, Allah ada tangan ke? Tak, bukan begitu. Kita tak memikir kepada zat Allah. Kita memikirkan tentang kekuasaan Allah. Allahu Akbar, hebatnya Allah menjadikan bunga-bunga ini berwarna-warni. Allah menjadikan sayur ini berbagai-bagai bentuk. Allah menjadikan manusia berbagai-bagai warna kulit, paras rupa dan sebagainya. Allah menjadikan dan menciptakan manusia dengan pelbagai kemahiran, pelbagai pengetahuan. Ini cara kita berfikir yang menggunakan qulub, menggunakan basar, menggunakan mata yang adanya basar, menggunakan telinga untuk mendengar dan lebih memahami, untuk merenung tentang penciptaan Allah, kehebatan dan keagungan Allah, tuan-tuan. Haruslah kita menggunakan ketiga-tiga ini dengan cara yang sepatutnya dan sebenarnya sebagai seorang Muslim yang mukmin, supaya kita tidak tergolong di kalangan penghuni-penghuni neraka, yang mana Allah dah sebutkan kathiran minal jinni wal ins, sangat ramai, sangat banyak di kalangan jin dan juga manusia. Tuan-puan yang dimuliakan, dalam hati ini, dalam hati, dalam pandangan kita, dalam telinga kita, harus kita berfikir untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau saya nak sharekan satu lagi, tuan-puan, tentang apa yang diceritakan oleh tafsir Al-Azhar. Lalu daripada kita fikir dengan hati kita, dengan telinga kita, dengan mata kita, tuan-puan, lalu kita balik kepada diri kita, siapakah aku? Siapa saya ni? Ya. Lalu daripada tiga perkara ini, kita fikirkan, kita renung, kita dengar, kita tadabbur, kita hayati, kita cuba memahami, tuan-puan, daripada kita lihat di sekeliling kita, lalu berfikir tentang diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allah menjadikan aku sebegini, Allah memberikan kekuatan begini, Allah memberi izin untuk aku dapat rezeki begini, subhanallah. Lalu fikir kepada diri kita pula, tuan-puan. Taib, ini orang yang menggunakan hatinya, matanya, telinganya untuk berfikir, untuk dekat dengan Allah, untuk mencapai takwa dia. Yang macam mana kita sebut takwa adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, Wani Zahidi selalu kagum kehebatan Allah ciptakan manusia dengan rupa paras yang unik, berbeza, kemahiran yang berbeza. Ini cara kita menggunakan mata kita, telinga kita, hati kita untuk berfikir, untuk muhasabah diri kita, untuk rasa bangga sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya sebutkan semalam, tuan-puan, apabila kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah status position yang paling mulia bagi seorang manusia. Dia bukan mulia sebagai seorang sesiapa dalam kehidupan dia. Dia menjadi orang yang paling mulia saat dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak sebutkan. Baik, tuan-puan, ini yang saya contohkan tadi, Dan akhirnya, tuan-puan, ayat yang hujung, kalau kita pandang ayat yang hujung, mana saya punya Quran? Bukan ayat yang hujung, dalam ayat yang sama, frasa yang hujung, tuan-puan, kalau kita tengok, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini, manusia ini, manusia yang tidak menggunakan hati, mata dan pendengaran mereka, telinga mereka untuk melihat, memahami ayat Allah, merenung ayat Allah, mendengar ayat Allah, untuk melihat keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini ada hati, tetapi tidak memahami dengan hati mereka tentang ayat-ayat Allah, tentang keagungan Allah. Mereka ini ada mata, tetapi mereka tidak menggunakan mata untuk pergi beyond, untuk sampai belakang daripada perkara yang tersurat. Mereka ada telinga, tetapi telinga mereka sekadar mendengar, burung berkicauan, that's it.
Itu sahaja, tidak berfikir lebih. Masya Allah, Allah menciptakan seekor ayam bukan sekadar boleh kita makan, tetapi juga boleh sekian-sekian. Ya, hanya mempunyai 2 kaki, berbeza bentuk, berbeza rupa. Ada ayam kampung, ada ayam bandar. Ayam bandar ya tuan-puan, cap jari pun tak sama. Masya Allah. Ini Ustaz Rahim Nasir ke Ustaz? Minta tolong tegur apa salah silap saya masih belajar juga Ustaz. Jadi tuan-puan, kenapa mereka ini dijadikan, atau kenapa mereka ini jadi penghuni neraka? Kerana mereka mempunyai 3 perkara ini tetapi tidak menggunakan dengan sewajarnya, dengan sepatutnya. Mereka tidak menggunakan dengan sewajibnya mereka gunakan. Maka Allah jadikan, ataupun Allah letakkan perumpamaan mereka ini seperti binatang ternakan. Bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang ternakan. Kenapa? Kenapa dianalogikan ataupun diibaratkan, dibuat perumpamaan mereka ini sepertinya binatang ternakan? Tuan-puan, kerana apa yang saya nak sebutkan di sini sangat cantik, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa menafikan ayat-ayat yang lain. Sebab tuan-puan, binatang ternakan ni tuan-puan, tidak ada perhatian. Mereka tidak boleh memerhatikan. Macam saya sebutkan tadi, dalam bahasa Arab ni sebenarnya menggunakan penglihatan. Dia ada ra'a, nazara, syahada, basara. Tetapi yang Allah gunakan di sini basara. Melihat dengan lebih mendalam, melihat dengan lebih mengerti, untuk memahami, untuk menghayati, melihat untuk sampai kepada Allah Ta'ala, melihat untuk menambah ketakwaan. Ini basar. Lalu binatang ternakan mempunyai mata untuk melihat, tetapi mereka tidak boleh memerhati. Allahu Akbar Ustaz, minta tolong tegur nak Ustaz, apa yang salah? Ini binatang ternakan. Sebab mereka, macam kita akan sebut awal tadi, perempuan, tuan-tuan, kita manusia, yang pertama ada hati yang berbentuk fizikal dalam tubuh badan kita, dan yang kedua, hati kita gunakan sebagai fungsi untuk berfikir seperti akal. Tetapi binatang ternakan mempunyai hati berbentuk fizikal di dalam badan ataupun tubuh badan mereka, tetapi tidak boleh memahami, tidak boleh berfikir, tidak boleh mengerti dengan hati yang mereka ada. Lalu kalau orang manusia yang ada hati tetapi tidak yafqahun, tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak merenung untuk sampai kepada kasih sayang Allah, apa beza mereka yang mempunyai hati sekadar ada fizikal dalam tubuh badan mereka, tidak mengguna untuk memahami kepada Allah Ta'ala, tidak sampai kepada Allah Ta'ala? So, apa beza mereka dengan binatang ternakan? Mereka ini sama seperti binatang ternakan yang mempunyai hati di dalam tubuh badan mereka, tetapi tidak memahami, tidak mengerti, tidak memerhati, tidak memperhalusi. So, apa beza? Tak ada beza. Sebab itu Allah menyamakan golongan manusia dan juga jin yang ada hati, tidak menggunakan untuk memerhati, sekadar ada sebagai fizikal dalam tubuh badan mereka, tidak menggunakan untuk sampai kepada Allah, memikir dan memahami ayat-ayat Allah. Jadi bezanya tak ada. Samalah dengan binatang ternakan yang ada hati dalam tubuh badan tetapi tidak boleh berfikir. Ini maksudnya kenapa Allah samakan mereka dengan binatang ternakan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Wahai Allah, sejahterakanlah kami daripada menjadi golongan-golongan ini, yang mempunyai hati tapi tak mau nak berfikir, mempunyai mata tapi tidak mahu melihat, tidak mahu merenung, tidak mahu mentadabur, tidak mahu memikir, menghayati, memahami dan juga memerhati. Kita ada telinga tetapi sekadar mendengar. Tuan-puan, binatang ternakan juga mempunyai hati di dalam tubuh badan mereka. Binatang ternakan juga mempunyai mata untuk melihat. Binatang ternakan juga mempunyai telinga untuk mendengar. Tetapi perbezaan kita dengan binatang ternakan, kita mempunyai fungsi fizikal hati tadi, bukan sekadar fizikal dalam tubuh badan, tetapi merenung, menggunakan mata untuk merenung, menggunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah dan merenung. Tetapi binatang ternakan tidak boleh merenung, tidak boleh menghayati. Maka ini perbezaan. Jadi Allah samakan golongan yang tidak menggunakan 3 perkara ini untuk merenung, menghayati, samalah dengan binatang ternakan. Balhum adal, bahkan mereka ini lebih sesat.
Bahkan manusia dengan jin. Sebab tu saya kata tadi saya tak fokus pada jin. Kita cerita dengan manusia, saya cerita dengan tuan-puan. Saya cerita tentang saya cerita tentang kita. Jadi kita ambil manusia. Kenapa? Kenapa Allah letakkan balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat ataupun lebih lalai? Sebab tuan-puan, mereka ini boleh memerhatikan, tetapi mereka tak mau memerhatikan. Beza dengan binatang ternakan, mereka memang tak boleh nak memerhatikan. Mereka tak boleh nak memerhatikan. Jadi manusia yang boleh memerhatikan, menghayati dan merenungi, kalau mereka sendiri lalai, mereka sendiri tidak menggunakan untuk mencapai tahap fungsi yang terbaik untuk mata, telinga dan hati mereka, maka sudah tentu mereka ini lebih teruk daripada binatang ternakan. Itu yang saya cuba fahamkan kepada diri saya dan kita semua dengan bahasa yang mudah, tuan-puan. Okey, dan agak-agaknya lah tuan-puan, kenapakah mereka ini lebih lalai juga, ya? Kenapalah mereka ini lebih sesat juga, lebih sesat, ya, sebab mereka ini ada peluang untuk menggunakan, optimumkan penggunaan hati, mata dan telinga mereka untuk sampai kepada Allah, untuk dapatkan pahala, untuk sampai ke syurga, tetapi mereka tidak gunakan. Maka ini yang disebutkan mereka lebih lagi sesat. Dan akhir ayat ini adalah faulaika humul ghafilun. Maaf, ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Kenapa mereka ini orang yang lalai? Sebab orang tu dah jadi lalai kepada hasil sebab kepada mereka jadi lalai kerana tidak menggunakan 3 perkara ini, 3 kurniaan nikmat Allah ini pada perkara yang sepatutnya, pada tempat yang sepatutnya. Mereka tak gunakan untuk berfikir. Ya, Dr. Rod Maida, look but don't see, hear but don't listen. Right, doktor, betul. Beza kan, hear dengan listen kan? Masya Allah, terima kasih banyak doktor. Baik, orang itu menjadi lalai dan kelalaian itulah yang menyebabkan tidak ada perhatian. Mereka ni kalangan orang yang lalai, dan mereka lalai itu menyebabkan mereka tidak memerhatikan dengan lebih mendalam. Mereka tidak mendengar untuk merenung. Mereka tidak menggunakan hati untuk menghayati. Mereka sekadar menggunakan ketiga perkara ini pada perkara asas, perkara tersurat, tidak merenung, tidak memperhalusi. Lalu mereka orang yang lalai kerana kelalaian mereka tidak menggunakan secara optimum untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita nak fahamkan, tuan-puan. Dan mereka melihat, ya, sekadar melihat dunia, tidak melihat akhirat. Mereka mendengar sesuatu, sekadar mendengar, tidak berfikir. Ya, kalau di sini tafsir Al-Munir, tafsir Al-Azhar sebagai misal, menyebutkan mereka lalai sehingga berfikir tentang diri mereka sahaja, tidak berfikir tentang orang lain. Ya, mereka melihat perkara secara dasar, tidak mahu berfikir lebih kepada beyond, lebih tersirat. Ya, mereka menjadikan hidup mereka kosong kerana mereka tidak pergi lebih dalam tentang fungsi tiga perkara ini. Maka mereka menjadi orang yang lalai, dan orang yang lalai sudah tentu Allah dah sebutkan di awal ayat ini, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lalu mereka ini disediakan kepada neraka Jahannam. Mereka orang yang lalai, tidak menggunakan perkara ini dengan sepatutnya. Mereka tidak berfikir, mereka tidak melihat untuk merenung, mereka tidak mendengar untuk memahami ayat-ayat Allah. Lalu ini yang saya nak sebutkan, tuan-puan, untuk muhasabah saya dan kita semua. Saya minta maaf banyak, terlajak juga, nak setengah jam tak jadi-jadi juga. Suami saya kata, ni bila nak setengah jam tak jadi-jadi juga kan. Ustaz selalu duduk abang dah 30 minit saja. Takut orang nak rehat kan. Tapi tak jadi-jadi juga 30 minit tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi saya harap, tuan-puan, kita dapat menggunakan bermula hari ini sedikit sebanyak, kalau ada manfaat daripada apa perkongsian kita. Kita menggunakan hati kita untuk lebih memahami ayat-ayat Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan mata kita, tuan-puan, untuk sampai kepada Allah Taala. Kita merenung apa yang tersurat dan tersirat di sebaliknya. Kita mendengar, ya, burung berkicauan,
dan dengar apa sahaja, lalu berfikir, ya Allah, maksudnya bila mereka masih berbunyi, mereka masih hidup dan aku juga masih hidup. Bila aku boleh melihat, berarti aku boleh hidup, aku masih hidup, dan pokok yang cantik ini juga masih hidup. Masya Allah, subhanallah. Ini perkara yang kita nak sebutkan, tuan-puan, bahawa kita tidak mahu menjadi manusia yang lalai, manusia yang masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah, manusia yang yudlil, yang telah disesatkan oleh Allah. Dan bila kita jadi orang yang sesat, na'udzubillah min zalik, kita akan menjadi orang yang rugi. Dan seperti saya sebutkan, bila jadi rugi dekat akhirat nanti, tuan-puan, bila jadi ke akhirat nanti orang yang rugi ini rugi yang kekal, tak boleh nak patah balik dah. Jadi sebab tu kita nak jaga diri supaya tak jadi orang yang rugi. Dan ini saya kira, tuan-puan, antara benda yang saya dapat kongsikan dengan tuan-puan. Jom kita manfaatkan penglihatan kita, pendengaran kita dan hati kita untuk merenung, menghayati, tadabbur, tuan-puan, untuk kita reflect pada diri kita. Apa yang aku dah buat? Adakah aku dekat dengan mata aku dekat tak dengan Allah? Ataupun dengan mata aku lebih jauh dengan Allah? Adakah aku menggunakan telinga aku untuk dekat lagi dengan Allah? Ataupun aku terguna atau telah menggunakan telinga aku untuk lebih jauh dengan Allah? Apa yang aku dengar sehari-hari dalam kehidupan? Apa yang aku lihat sehari-hari dalam kehidupan? Ini cara kita berfikir, tuan-puan. Saya dan kita semua, muhasabah untuk saya dan kita semua. Jom kita mula menjadi orang yang bijaksana, orang yang tidak lalai, orang yang tidak hanya memandang perkara tersurat, orang yang melihat lebih untuk mencari, ya, jalan dekat dengan Allah, untuk merenung keagungan Allah, untuk merenung kekuasaan dan kehebatan Allah, untuk menjadikan kita lebih tunduk, lebih takut, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira, tuan-puan, itu sahaja pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-puan bersama dengan saya. Terima kasih Ustaz Faiz Mukhtar. Terima kasih juga Teacher Nurul. Ada mata untuk memerhati, ada hati yang berfikir, ada telinga mendengar. Terima kasih banyak Teacher Nurul. Wani Zahid duduk dalam majlis ilmu, terajak masa pun tak apa, no. Terima kasih banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak, tuan-puan. Tiap-tiap hari duduk janji dengan suami saya, kata, okay, 30 minit je, 30 minit je, kan. Kotlah ada orang nak berhenti baca Quran dan sebagainya, kan. Saya harap ada sedikit manfaat, kalaupun tak banyak, tuan-puan, no. Asatiza bila dapat mic jarang tak telajak. Betul Ustaz Rahim Nasir, Masya Allah ni Ustaz kami, Masya Allah. Ustaz minta tolong tegur apa salah betul, no. Minta tolong tunjuk ajar. Saya budak baru belajar, kan. Dah jadi pantun pula. Soalan Allah nak bersama ilmu semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Dr. Rod, terima kasih Dr. Rod. Muhammad Faiz, saya minta izin tak sebut tuan dan puan, ya, tuan-puan, saya baca nama sahaja. Kembara Pasra, Aminah Naim, Nur Hanzalah, ya, dan juga sahabat-sahabat lain, Zalilah Sapuan, Syuhana Hussein, Selemur Angin, Teacher Nur, Saiful Abdul Ghani, Rosdiana, ni saya sebut je, nah. Ain, Rasya Allah, guru saya Ustazah Syafawati Salihan pun main masuk juga. Saya segan lah ni tok guru masuk ni. Tapi tak apalah. Saya berlapang dada, Ustazah tolong tengok apa yang salah betul. Saya cara saya lah. Ni guru saya dalam Quran, tuan-puan, Ustazah Syafawati Salihan ni. Guru tadabbur saya. Yang banyak saya belajar daripada kuliah-kuliah Ustazah Syafa, penulisan dan sebagainya. Minta tolong tengok ni kak, nah. Ustazah Puan Razia Ismail, saya kira Ustazah Sa'idah Hafizah Hanafi juga bersama dengan saya, minta tolong tegur salah betul, perempuan, tuan-tuan. Ustazah Muhammad Naim, Salwana Sarima, Syamimi, dan nama-nama yang saya tak mampu nak baca satu persatu. Terima kasih banyak juga anak-anak saya daripada Pusat Metro Classic College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Ada yang saya tengok ada anak-anak yang sanggup spend masa pagi-pagi ni, no. Mari tengok. Amin ya Rab. Jumpa lagi, tuan-puan, esok 7.30 pagi bersama dengan saya dalam slot pagi dengan Al-Quran untuk esok juzuk 10. Subhanallah, tabarakallah. Jom kita manfaatkan hati kita, mata kita, telinga kita untuk dekat dengan Allah, untuk cari kekurangan, kesalahan kita
dan meletakkan sepenuh kehambaan kepada Allah, mendengar perkara-perkara yang boleh menyampaikan kita kepada Allah, melihat perkara-perkara dan merenung, menggunakan hati qulub kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, especially dalam Ramadan ini, ya, lebih banyak memperhambakan diri dengan 3 perkara: siyam, qiyam dan juga Quran.